والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Dan kita masih lagi meneruskan tajuk nikah kahwin kita ni, yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita telah pun habiskan tajuk tentang talak, cerai. Malam ni kita masuk tajuk yang baru, iaitu rujuk. Kalau kita hak ni muka surat 827, kan? Qala musannifun rahimahumullah, ketahuilah jika suami menceraikan istrinya, talak mesti berlaku dalam salah satu keadaan berikut. Maknanya mesti salah satu daripada ni, tak ada luar daripada yang ni. Pertama, suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Ada yang baru menikah, tak lama, tak dan malam pun cerai dah, tak ada sentuh. Tapi yang macam kita cerita dulu, ada juga yang menikah 3 tahun setengah tak bersentuh pun dah. Jadi walaupun damai, kata menikah lama, bila dia bercerai, kedudukan dia ialah kedudukan wanita yang tidak disentuh. Walaupun menikah tu lama, tidur sekati itu lama. Ya sekati tak rasanya jenis tu, tidur bilik asing-asing. Jenis apa nama, jenis suami ada kecenderungan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, benda tu. Yang kedua, suami menceraikan isteri secara khulu', sama ada sebelum persetubuhan atau selepasnya. Hak ni kita cerita dulu tajuk khulu'. Jenuh nak ingat noh, banyak sangat cabang ni. Kita buka balik belakang khulu'. Yang ketiga, suami menceraikan isteri dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan. Dan yang keempat, suami menceraikan isteri dengan talak 3. Yang ni kita dah sebut hari tu, talak 3 ni ialah perbahasan di antara sebilangan mazhab dengan mazhab Syafi'i, hujah-hujah yang mereka kemukakan. Baik, inilah cara-cara talak yang mungkin berlaku. Di sini kita akan bincangkan hukum hakam yang berkaitan dengan rujuk jika suami ingin rujuk kembali kepada isterinya. Baik, pertama, suami menceraikan isteri sebelum menyetubuhinya. Jika suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya, talak tersebut, talak itu adalah talak bain. Jangan main-main. Suami tidak dibolehkan rujuk kembali kepada isterinya kerana isteri tidak diwajibkan iddah akibat perceraian itu. Ceraian itu. Pasal apa isteri tak perlu iddah? Apa tujuan iddah? Ya, tujuan iddah ialah istibra'ur rahim, untuk memastikan rahim itu bersih daripada benih suami tadi. Pasal tu dia tempoh iddah, supaya takut kalau terlekat, sekali kalau orang main masuk minang nikah pula tak ada iddah, takut campur mani siapa yang jadi benih, kan. Jadi kerana tu diberikan tempoh sampai 3 kali suci ataupun 3 kali haid, ikut khilaf ulama, kan. Tapi bila dah tak sentuh langsung, apa benda pun tak masuk, jadi clear, tak payah iddah. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, yakni bersetubuh. Perkataan menyentuhnya dalam ayat ini adalah kinayah, simbolik kepada maksud bersetubuh. Perkataannya digunakan dalam massa, sentuh.
Jadi kalau kita baca sama ada teks Quran ataupun apa saja, kita kena tahu sama ada ia berbentuk literal secara zahir ataupun dia berbentuk simbolik. Asal interaksi kita dengan nas Quran ataupun hadis ialah ambil yang zahir dulu. Ambil yang zahir dulu. Maksudnya kalau kita baca yang ni dia kata sentuh, kita kira sentuh dulu, sehingga datang dalil kepada kita ataupun petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawasanya bukanlah makna yang zahir itu yang dimaksudkan. Jadi untuk ayat ni ada banyak qarinah, ada banyak petanda yang menunjukkan maksud sentuh di sini bukan sekadar sentuh tetapi adalah setubuh. Konteks yang sama juga kita bincang bila kita bicarakan tentang ayat aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kamu sentuh perempuan itu dalam bab batal wudu kan. Adakah sentuh itu batal wudu ataupun lebih daripada sentuh yang batal wudu? Jadi aspek itu diambil kira. Sama ada nak pakai yang zahir ataupun kita pakai yang simbolik. Itu cara kita nak interaksi dengan teks Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kalau kita buka terjemahan Quran, bergantung kepada penterjemah tu dia pilih yang mana. Kalau penterjemah tu dia pilih maksud yang zahir, dia akan terjemah zahir. Kalau penterjemah tu dia akan pilih yang maksud simbolik, dia akan letak yang zahir, yang terjemahan yang direct, dan dia biasanya akan buat kurungan untuk maksud yang dia faham. Kerana itu tak padan untuk belajar agama hanya sekadar buka Quran terjemahan. Pasal kita akan dipengaruhi oleh pemikiran dan mazhab orang yang menterjemah. Barangkali dia betul, barangkali juga pada pandangan lain yang lebih kuat. Dia kena belajar daripada asas dia, baru jumpa benda-benda tu. Baik, jadi Allah Ta'ala katakan sebelum kamu menyetubuhinya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka. Poin yang pertama ialah tidak berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Yang kedua je ialah tidak ada iddah bagi perempuan ini. Nampak? Jadi ayat ni mention, sebenarnya kalau kita nak uras, ayat ni ialah perintah kepada lelaki beriman, kalau nak kahwin dengan perempuan beriman. Pasal tu dia kata idza nakahtumul mu'minat, kahwin dengan perempuan beriman. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau berlaku penceraian, maknanya bukanlah kahwin tu mesti kekal sepanjang hayat. Itu gambar Hindustan. Tak ada istilah kahwin mesti kena kekal sepanjang hayat. Pasal Quran meletakkan dia akan ada, setiap tu dia ada tempoh dia. Kadang-kadang boleh berkekalan, dan itulah harapannya. Dan bila sampai hilang roh dan semangat perkahwinan macam yang selalu kita sebut dulu, maka talak itu, penceraian itu merupakan salah satu daripada jalan keluar yang ada. Dan dia bukan benda yang aib sebenarnya kalau dikena dengan cara. Bukan benda yang kita katakan tabu, yang memalukan, tak. Kalau kena dengan cara, dia bukan satu benda yang memalukan. Bahkan barangkali itu boleh mendatangkan pahala. Kalau kita katakan macam kes lelaki tu memang dia tak minat langsung kat perempuan, nak kata dia minat kat lelaki pun dia tahu halal haram dosa, dia tak jadi apa. Jadi apa dia boleh tunggu simpan lagi? Makin dia simpan makin dia berdosa. Jadi dia lepaskan. Itu antara contoh benda yang baik. Ataupun dah memang persepahaman tu dah habis, dah hilang, tak ada apa dah, masing-masing pun dah tak ada rasa apa, pisah mungkin lebih baik, pisah. Ayat dia kata kalau kamu ceraikan mereka, maknanya ada ruang untuk cerai, walaupun bukan itu yang disuruh kan. Dan poin yang berikutnya ialah penceraian itu berlaku sebelum persetubuhan. Poin yang seterusnya ialah lelaki tadi tidak ada hak untuk rujuk, pasal dia tak ada kuasa atas perempuan. Kalau perempuan tu dalam ruang dia, macam penceraian yang lepas ni kita akan sebut, maknanya lelaki tadi dia boleh rujuk. Dia boleh dalam tempoh tu, dia boleh main jumpa, dia boleh rujuk, apa semua selesai. Yang ni hak tu telah pun hilang kelayakan. Poin dia. Dan yang terakhir poinnya ialah perempuan tadi tidak ada iddah ke atas dirinya.
Baik, oleh itu talak itu menjadi talak bain, talak yang kekal. Jika suami menceraikan isterinya dalam keadaan ini dengan talak satu atau talak dua, dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya, melainkan sesudah mereka mengadakan akad dan mas kahwin yang baru berdasarkan persetujuan dan keredaan isteri. Maknanya dia tak main rujuk, dia kena main nikah semula. Dia kena repeat daripada awal balik. Dia kena tak payah kot masuk minang, tapi mahar tu kena kira lain. Mahar yang ni pula, hak tu kita kena baca balik tajuk mahar tu, dia kena pulang ke tak kena pulang ke. Tu tajuk lain. Jadi tapi untuk dia nak kahwin balik, dia kena buat benda lain. Hak yang first round tadi ni, atau kita ada kira bicara dah. Yang ni kira mula hidup yang baru. Kalau nak buat, maka dia kena menikah semula. Itu pun kalau perempuan tu setuju. Keredaan isteri pulang pada perempuan, bukan wali dia lagi dah lah. Tak ada lah, pasal dia sudah pun kahwin. Dia tak di situ, tak ada wali dia. Pasal dia dengan bekas suami yang sama, dengan bekas suami yang sama. Pasal hak tu atas dia. Yang tu. Jadi kena ambil kira belakang yang ni. Tapi kalau dengan suami ni balik, perempuan ni tadi dah hak kat atas diri dia untuk tak mau dengan lelaki tu. Kalau lelaki lain masuk meminang, yang tu wali dia masih ada ruang. Tapi macam mana pun pasal dia dah kahwin. Status tu dia bukan lagi di bawah, dia ada hak atas diri dia. Kena cerai, orang pun tahu, dia tak usik minggu depan orang main masuk pula. Nganga. Mana tak ada edah, katalah malam ni bercerai, esok boleh. Tapi nak kena ambil kira juga lah, betul ke? Betul ke tak sentuh? Sekali bahar kita mengigau tak sedap. Yang tu nak kena ambil masa, kena ensure betul-betul. Wali dia kena tanya betul ni tak kena sentuh. Betul. Kalau dah betul ke, ikutlah apa benda yang boleh meyakinkan bahawa saja dakwaan perempuan tu betul. Tanya pula kat lelaki tadi, betul. Tak payah. Kalau dulu kata betul, memang tak sentuh, tak ada. Tapi tiba-tiba hak suami kata dah, hari tu malam tu sekali lah. Bila ada kontra ni, dia kena ada sumber lain lah untuk menangkan salah satu. Lah ni kena tak upaya, kena pergi hantar hospital cek. Boleh kalau nak buat sampai tahap tu lah kan. Pasal isunya ialah kalau perempuan kata dia tidak disentuh, tidak disetubuhi, suami dia kata hak ceraikan, dia kata dah, hari tu sempat dah sekali. Bila ada dua perbalahan ni, dalam suasana kita sekarang ni, dia tak payah main potong buah limau pergi letak kat ayat tangkut terbalik kan, jenis tu. Itu gambar Red Indian boleh pakai tu. Dia boleh lah buat pengesahan di hospital ke apakah kalau nak buat, pasal dia membabitkan tajuk indah tadi ni. Itu kita bimbang juga. Dan manusia ni pun kita, ialah macam-macam kan, banyak macam-macam manusia, bukan semuanya sama je. Ada orang yang dia buat benda yang dia tak sedap. Ada orang pun mungkin dia sangka dia buat satu perkara tapi dia tak buat apa pun. Jadi benda-benda yang kemungkinan tu kena ambil kira belakang untuk membolehkan kalau orang masuk minang yang kedua pula. Kalau tidak naya, pasal takut ada pencampuran mani akan menyebabkan pada nasab anak tu pula nanti dia akan berangkai-rangkai benda lain. Jadi bimbang benda-benda yang macam tu. Jadi langkah berjaga-jaga tu patut diambil semua. Tambah dengan kita tambah moden ni, banyak cara nak buat benda tu kan. Jadi buat itu. Baik, jika isteri diceraikan dengan talak 3, dah lah tak sentuh talak 3 pula, memang benci sungguh buat ni. Dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain dan berlaku persetubuhan dengan suaminya yang kedua, kemudian diceraikan. Selepas habis iddah, barulah dia boleh berkahwin dengan bekas suaminya yang pertama dengan akad dan mas kahwin yang baru. Kalau talak 3, dia kembali pada proses umum talak 3 tu, sama. Cuma yang ni cepat sikit lah kan. Bila dia cerai talak 3, esok lusa dah boleh masuk minang, boleh menikah dah. Tak nak tunggu iddah. Kalau hak biasa tu dah lah cerai pertama, iddah pula, masuk menikah yang kedua pula, lepas tu nak kena bersetubuh pula, lepas tu nak baru cerai pula, iddah lagi, baru boleh patah balik.
Panjang pula cerita kan. Tapi hidup ni apa nak payah-payah sangat macam ni? No? Bukan nak kata pasal apa benda ni hukum ni ada. Allah Ta'ala sediakan hukum ini. Pasal ada jadi manusia macam tu. Masa duduk sekali punya benci. Bila pisah tu kata gila talak kan. Duk teringat. Tu yang tak dapat tengok muka, tengokkan batik bersedai dekat ampayan pun sejuk tidak. Tengok rumah pun tak apa lah. Tengok pasal cinta ke tu kan. Jadilah. Baik, jadi ini part yang pertama, jenis menikah tapi tak disetubuhi. Yang ni kaedah dia. Yang kedua, perceraian secara khulu'. Jika suami menceraikan isterinya secara talak khulu', ia menjadi talak bain. Mereka tidak boleh rujuk kembali melainkan dengan mengadakan akad dan mas kahwin yang baru, sama seperti perkahwinan baru. Hukum ini meliputi talak khulu' yang berlaku sebelum persetubuhan atau selepasnya. Ini bab khulu' itu kita bincang kan. Khulu' ni apa? Tebus kan? Tebus kan? Banyak agak istilah jadi keliru lah. Bila dia tebus diri dia tu, dia talak bain lah. Nak pula, dia kena menikah lain. Kalau apa namanya, yang ni dia kena, maksudnya dia tak boleh rujuk melainkan dia kena kahwin semula. Jadi hukum ini meliputi sama ada sebelum bersetubuh ataupun selepasnya. Yang ketiga, suami menceraikan isteri dengan talak 1 atau talak 2 selepas persetubuhan. Ini common punya kes, biasa, yang paling banyak. Jika suami menceraikan isterinya dengan talak 1 atau talak 2 selepas menyetubuhinya, suami dibolehkan merujuk kembali dengan menggunakan akad dan mas kahwin yang lama. Hak ni yang dipanggil rujuk. Part ni cerita rujuk. Keputusan tersebut berada di tangannya selagi iddah isterinya masih berbaki. Dalilnya jelas melalui firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, yakni suami-suami kepada perempuan yang diceraikan itu, berhak, maksudnya lebih berhak merujuk mereka kembali dalam tempoh iddah mereka jika suami-suami itu bertujuan hendak berdamai. Itu hak suami untuk rujuk. Pasal dia yang ceraikan, maka dia boleh rujuk kembali. Yang jadi masalah bila sekali dah kena cerai, dah kena halau keluar daripada rumah, lepas tu baru nak rujuk. Tu jadi panjang cerita. Perempuan sekali dia tak mau kan. Tapi dari sudut apa namanya, hak pada suami, jadi macam mana cara dia? Dia tak semestinya dengan perkataan. Nanti kita akan bincang balik. Boleh dengan perkataan, tapi juga boleh dengan tindakan. Cuma nak cerita partnya ialah Quran bagi pada suami untuk kembali balik. Dia yang lepaskan, dia kena ambil balik. Untuk yang tu. Tapi Quran juga sebut di hujung tu, in aradu islaha, kalau mereka tu nakkan kebaikan. Makna kata, kalau hak laki tu memang jenis penyamun terbu semua ni, dia cuba nak rujuk kembali hanya untuk menyakiti, itu boleh dipertimbangkan untuk yang lain. Allah Ta'ala berfirman lagi, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia merujuk dan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Al-Baqarah 229. Maknanya cerai sekali, rujuk. Cerai kali kedua, rujuk pula. Rujuk tu sama ada nak pegang terus sampai mati, ataupun kalau tak, lepaskan elok. Maknanya yang ketiga, habis talak bain kan. Baik, Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah radhiyallahu anha, kemudian baginda merujuknya kembali. Hafsah siapa? Anak Umar. Ini ialah ada perbahasan di kalangan ulama hadis tentang isu ini, tapi salah satu yang adanya ialah memang Nabi menceraikan. Dalam riwayat Abu Daud kata Nabi ceraikan. Ini yang rujuk kan, cerita yang kita baca dulu yang Nabi lepaskan tanpa rujuk kan, Nabi pulang balik. Itu pun ada. Nak menunjukkan bahawasanya kenapa benda tu boleh berlaku. Kalau orang kata Nabi pun cerai, ataupun Nabi pun hampir nak ceraikan, kan ada kes yang Umar datang jumpa Nabi semua tu. Nak tunjukkan bahawasanya Nabi itu ialah manusia, menjalani hidup sebagai manusia biasa, supaya ia boleh diteladani dan dicontohi. Nabi tidak sempurna. Kalau siapa-siapa yang dakwa Nabi itu sempurna, dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Betul ya. Pasal yang sempurna hanya Allah. Dan kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi itu macam tu? Pasal Allah Ta'ala nak jadikan Nabi itu manusia. Kalau jadikan dia anak Tuhan, jadi serupa macam hak Kristian percaya pada Isa alaihissalam. Kalau jadikan dia sebagai super manusia, langsung tak ada defect, langsung tak ada celah, orang nak ikut ke mana? Apa contoh yang ada? Jadi bila Nabi yang buat, Nabi itu menunjukkan pertamanya kesempurnaan milik Allah. Nabi adalah manusia biasa, ada perasaan, ada rasa gembira, rasa marah, duka cita, semua ada. Dan Nabi juga berinteraksi dengan manusia. Isteri-isteri Nabi itu pun orang juga, bukan tak ada rasa cemburu, bukan tak ada degil. Jadi tak apalah sangat kalau isteri kita, kata-kata isteri Nabi pun ada. Jadi itulah semua benda yang bila kita hayati, dia akan menjadi satu, kita kata apa, panduan dan pujukan kepada kehidupan kita. Itulah cabaran hidup. Dan yang penting, bila buat macam tu, apa pula penyelesaian yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi kita ikutlah yang tu. Itu benarnya. Boleh tak? Baik. Cara rujuk. Tadi kita kata boleh rujuk siapa yang berhak, dah cerita, tapi cara rujuk pula. Untuk kembali semula kepada ikatan nikah, cukuplah dengan suami berkata, aku rujuk engkau kembali kepada perlindungan dan akad nikahku. Pengakuan tersebut sunat disaksikan oleh dua orang saksi. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ashhidu dhawa adlim minkum, hendaklah dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu, yakni semasa merujuk ataupun melepaskan isteri. Itu yang mahkamah minta untuk dilafazkan dalam mahkamah, biar ada saksi, boleh dokumentasi. Dari satu sudut memanglah dia menyusahkan ketika tu, dan dia memang tak ada lah, kita katakan apa namanya, zaman Nabi tak ada pun, memang tak ada benda tu, tapi cuba disistemaiskan supaya benda tu tak jadi complicated dengan urusan harta, urusan macam-macam urusan. Kalau dah cerai sekali di luar, bawa pergi mahkamah untuk endorse, sahkan. Tu kita cerita gitu kan. Kalaupun dia lepaskan sekali lagi tanpa dia rujuk, tak jatuh yang kedua, dia masih kira sekadar mengulangkan yang pertama tu je. Tapi kalau dah cerai sekali di luar mahkamah, patut pergi rujuk sekali, bawa pergi mahkamah pula untuk kes pertama, kena ulang pula sekali lagi, jatuhlah yang kedua. Jadi kena pandai lah benda tu, jangan dia luruh bendui tak tahu langsung kan. Pasal tu hidup ni kena belajar. Tu yang Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar tu fardu pada setiap orang. Tu yang patut kena kursus kahwin. Tapi cerita kursus kahwin bukan cerita benda merapu. Patut kena cerita benda ni. Tajuk ni ingat kalau cerita, kita berapa lama dah kita baca, berapa bulan dah kita baca kan. Patut kursus kahwin banyak-banyak mau cerita benda-benda yang macam ni. Bila dia kompres kalau benda tu kan, detail-detail tu kemudian lah. Tidak menikah saja tak erti apa. Dah kalau tak erti dia sedar, dia tak erti tak apa. Dah lah tak erti, tak tahu diri tu tak erti, ataupun dia tahu diri tak erti, pergi rujuk pula pada orang yang tak erti. Sehari dia keluar macam-macam punya petua, jahanam semua. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi untuk kisah rujuk ni tadi,
Salah satu caranya ialah dengan lelaki tadi melafazkan. Tak mesti gunakan ayat ni. Cukup dia kata aku nak rujuk balik pernikahan kita, aku nak rujuk balik dengan hang. Cukup dah tu. Dan yang lebih baik bila ada saksi. Baik, jika suami rujuk kembali, dia masih lagi mempunyai baki talaknya. Kalau isterinya diceraikan dengan talak satu, dia masih mempunyai 2 talak lagi. Jika isterinya diceraikan dengan talak 2, dia hanya mempunyai 1 talak sahaja lagi. Jika suami tidak rujuk kembali sehingga isterinya selesai iddahnya, ketika itu suami tidak lagi mempunyai peluang untuk rujuk. Untuk mereka kembali hidup bersama, akad dan mas kahwin baru hendaklah dilakukan dengan persetujuan bekas isteri. Ia dilakukan sebagaimana perkahwinan baru. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka, apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Al-Baqarah 232. Jika suami masih lagi mempunyai hak untuk rujuk kembali setelah selesai iddahnya, sudah tentulah bekas isterinya tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki lain yang disukainya. Baik. Jadi untuk cerita rujuk ini, pertama tadi kita katakan bila dah cerai dalam tempoh yang ada. Tuan-tuan pilihlah sama ada 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Khilaf di kalangan mazhab yang ada. Tuan-tuan dalam mengaji kan, pilihlah salah satu tu. Dia ada panjang pendek. Hak tu tuan-tuan kena tengok balik. Yang dipanggil talak sunni dengan talak bid'i tu kan. Yang mana panjang tempoh, yang mana pendek tempohnya. Tak apa. Jadi dalam tempoh itu, lelaki tadi dia berhak untuk rujuk kembali, dan isteri itu dia kena terima sebenarnya bila suami itu nak rujuk dengan dia. Cuma rasanya praktik zaman kita ni, kalau mereka tu masih ada rasa sayang nak rujuk, isteri akan terima juga. Ataupun kalau jenis isteri kalau zaman dulu-dulu kan, jadi kalau balik rumah pun orang kata janda lah apa semua, mak ayah pun tak pernah mau bela dah pasal dah menikah dengan orang suka tiap kan. Jadi suami tu elok ke, penyamun ke, terima juga. Cuma yang berlakunya ialah kemudiannya ialah jenis kalau suami nak rujuk, isteri tu tak mau. Pakai sudah dia tak mau. Dari sudut hukum sebenarnya benda tu tak ada isu tu. Isteri tadi kena terima. Isteri tadi kena terima. Pasal suami tu berhak. Quran kata suami tu berhak untuk rujuk. Baki lagi yang tinggal ialah kalau suami ni jenis dia pujuk isteri dia nak rujuk, isteri tu tak mau, dah pujuk-pujuk tak mau, orang kata apa? Ingat tak otak nasi tak dingin kan? Orang tak nak aku pun tak ingin. Betul tak? Ada kes macam tu. Tapi kadang-kadang pasal suami tu dia tak tahu hak untuk rujuk tu lah hak dia. Bila isteri tu tak mau, dah kena cerai sekali, hati pun anjak dulu, perkecai semua dah kan? Jadi apa namanya, perkahwinan tu pun memang dah tak nak selamat, daripada pencerai tiba-tiba lelaki tu nak rujuk balik. Ada kes berapa tu, perempuan tu sampai sudah tak mau, sampai habis dah. Yang ada 2 kes. Yang satu tu lelaki tu kena pikulkan baju angkut dulu selai sepinggang. Jenis tu adalah jenis lelaki malang lah, na'udzubillah. Bila satu mungkin dia tak ada otak pun, ataupun dia memang situasi duduk di tempat bersalah kan, dia sedar dia bersalah, tak boleh nak lebih, dia main lebih. Jadi macam tu lah. Jadi kita katakan konsep asalnya yang ni, lelaki berhak rujuk, tetapi kadang-kadang dalam praktikal dia tak jadi macam tu. Lelaki nak rujuk perempuan tu sampai sudah dia tak mau, dia tak mau juga kan. Jadi lelaki tadi menyebabkan lelaki tadi dia mungkin tak jadi nak rujuk tu, dan perempuan tak mau, jadi dia begitulah.
Tapi kalau dia bekerah juga rujuk, dan perempuan tu tak ada mana, duduk di rumah, sah jadi suami isteri. Ada apa nama, artis yang kena tangkap khalwat dengan bekas isteri. Kalau dalam iddah, dia tak kira dah khalwat tu. Kalau dalam iddah lah, pasal dengan bekas isteri dia, dan bila dia duduk sekali berlaku pula persetubuhan, itu kira rujuk dah tu. Apa yang tak arti lah kan, yang lelaki dia kata saya dah bersetubuh dengan dia 3 kali tapi tak rujuk lagi. Apa benda? Rujuk tu sama ada dengan perkataan, satu lagi dengan tindakan. Dah main apa dah gomoy sekali pula tu, tak rujuk lagi nama tu, lebih daripada rujuk dah tu. Rujuk dah tu maknanya. Jadi kadang-kadang isu-isu yang macam ni jadi lawak jenaka pula. Ada kes dulu kan, artis yang kena tangkap khalwat dengan bekas isteri. Bila cek tengok dalam iddah, lepas tu mengaku bersetubuh tak bersetubuh, apa cerita, rujuk dah tu. Dan kalau dia ceraikan kali 2, jatuh kali 2 pula. Ya, jadi masalah ialah kalau hari tu dah file 2 kali cerai, dia cerai kali ketiga, duduk sekali pula, lepas tu berlaku bersetubuh, itu cerita lain. Pendetilan dia kan, dapat pendetilan dia. Kalau cerai 1, talak 1 lain, talak 2 lain. Kalau talak 3, apa duduk serumah, apa bergomel macam suami isteri, itu dah hukum lain. Kalau dia kata ni seperti saya, memanglah isteri masa belum cerai, ni dah sampai 3 kali talak jatuh, bukan isteri dah. Nak balik kena buat proses lain lah. Kau tu kena menikah dulu dengan orang lain, dan tak boleh pula main cina buta, haram. Pergi upah orang lain menikah, syarat menikah tak boleh setubuh, di mana boleh? Kan cerita gila talak apa nama dulu kan, syarat menikah dengan kawan ni, meninggal lah orang tu. Syarat menikah dengan kawan ni, tapi jangan sentuh dia. Kalau lagi pun lelaki suami yang kedua tu tak bersetubuh dengan isteri tu, tak jadi juga hukum tu. Dia kena menyetubuhi juga. Dah kena. Ada kes bila dah kena dengan suami yang kedua, tak jadi, dia patah balik sana, kekal yang ni sudah. Boleh nganga, nak kata apa. Tapi itulah rasa hidup dunia, macam-macam ada. Macam-macam. Kalau takat orang SMS tak cerita masalah ni, tak nak fikir. Macam mana? Yang dengan persetujuan isteri itu hak yang tak setubuh. Kalau tak rujuk, kalau lebih iddah, kalau habis iddah nak nikah semula, itu dengan persetujuan isteri. Maksudnya ialah kalau isteri tu setuju nak kembali menikah kali kedua dengan bekas suaminya, wali kaum keluarga tak berhak untuk halang. Itu yang ayat Quran kata fala ta'buduhunna. Perkataan fala ta'buduhunna ni dalam beberapa tempat ni. Satu tempat tu ialah suami yang gantung tak bertali, itu dipanggil yang tu juga. Yang keduanya ialah wali ataupun ahli keluarga, ayah dan sebagainya, yang halang hasrat perempuan ni tadi untuk berkahwin. Bila dia mau balik pada bekas suaminya, maka dia boleh kahwin. Mungkin dari sudut pandang keluarga, nak patah balik kat jantan ni dengan tak kerja, hang yang kerja teruk, dia yang duk peras kan, banyak jadi macam tu kan. Tapi perempuan ni, ada kawan lawyer seorang, dia kata hak mana kena terajang dengan lelaki, hak tu yang sayang lelaki dah. Hak mana duk belai elok tu tak berapa anak dia dah. Lawyer abang lah. Hak mana duk sayang tu lah duk marah lalu dia kata. Hak yang kena terajang, kena menampak tu lah duk sayang kat lelaki dah. Tu ya. Tak tahu, Allah Alam, tu cerita lawyer macam-macam kes ada. Tak kena heran sampai ke tahap kita cadang, cerai lah kalau macam ni punya teruk penderaan. Tak mau. Kok ada anak, mungkinlah saya fikirkan anak. Kadang yang tak ada anak pun, duk tension, depression macam tu, tak boleh nak buat apa. Tapi macam itulah manusia, ujian juga kan. Baik, habis situasi yang ketiga, tengok situasi yang keempat. Apabila suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Jika suami menceraikan isterinya dengan talak 3, sama ada dilafazkan secara berasingan
atau sekaligus dengan satu lafaz sahaja. Ini khilaf kan kita sebut begitu. Sebelum atau selepas persetubuhan, talak tersebut adalah talak bain. Suami tidak boleh rujuk kembali walau dengan apa cara sekalipun, sama ada semasa iddah atau selepas iddah, melainkan selepas melalui 5 peringkat. Kena lalu 5 peringkat, tak boleh skip. Pertama, iddah dengan suami yang mencerainya selesai. Iddah tu bagi selesai. Carilah iddah yang mana satu tadi ni. Kalau kata dia salin, dia mengandung ke, cari ataupun kan kena ambil iddah yang paling panjang kan. Yang kedua, selepas selesai iddah, bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain dengan akad yang sah. Diletakkan akad yang sah pasal tak aci cina buta, tak kira. Haram. Ketiga, bekas isteri disetubuhi oleh suami barunya dengan persetubuhan yang sebenar. Maknanya betul-betul suami isteri lah, bukan wayang, bukan berlakon. Lepas tu hidup tak lama. Yang keempat pula, suami barunya menceraikan dia. Kadang orang kata apalah nasib hang ni, hak ni pun cerai, hak ni pun cerai. Rezeki itu masing-masing, jodoh tu bukan kita tentukan. Mungkin dari satu sudut pandangan manusia, perempuan jenis apa, lelaki pertama pun cerai dia, lelaki kedua pun cerai dia. Barangkali orang katakan salah, tapi bukan mestinya macam tu. Kadang-kadang ada manusia ni memang dia memang jenis manusia yang selalu jadi mangsa. Letak kat mana pun dia jadi mangsa. Ada manusia yang Allah Ta'ala uji dia dengan menjadi macam tu. Tak nak kata lah. Pasal tu kita tak boleh nak judge manusia dengan sekadar zahir macam tu. Kita mungkin boleh sangka, tapi sangkaan itu barangkali tak tepat. Apatah lagi kalau kita nak buruk sangka. Dan Nabi SAW sabda, iyyakum wadhan, jaga-jaga kamu, jauhkan diri daripada sangka buruk. Fa inna dhanna min akdzabil hadis. Karena sangka buruk itu ialah sebohong-bohong perbicaraan. Jadi itu adalah bendanya. Tapi memang ada manusia yang dia cerai pertama, tapi bukan nak kata kalau dulu jenis artis kan, artis dulu-dulu kan, nikah engkau ni cerai, nikah kau tu pula cerai pula, patah balik ni, ada juga itu. Ada kan, sama ada dia pemain wayang ke ataupun betul. Kalau mudah-mudahan betul-betul lah kan. Jadi tak ada apa. Dan sebenarnya kalau dari satu sudut kita nampak sudut negatifnya ialah nikah kahwin yang macam men-men. Ham cakap nikah kawan tu cerai pula, lepas tu nikah kawan ni cerai pula, nikah kawan tu cerai pula, patah balik kat sini. Kita kata macam apa? Dari satu sudut negatif kita rasakan macam perkahwinan tu main-main kan. Tapi mungkin dah tu sudut positif kalau kita boleh pandang, ialah dia tak tinggal bekas hak lama tu. Macam dia boleh patah balik, dia boleh kembali semula jadi orang yang baik. Jadi mana? Boleh kembali hidup bersama. Tidaklah benda tu simpan dendam. Itu sudut sebenarnya kalau nak pandang positif, itu positif lah. Cerai tapi tak simpan dendam, dia boleh baik semula. Kadang-kadang oleh kerana anak dia kahwin balik, walaupun dah kahwin dengan orang lain apa semua kan, tak apa. Tapi di situ lah maknanya ada angle yang kita pandang dia negatif, tapi ada angle yang benda tu mungkin positif. Jadi manusia ni haban dia masing-masing. Tak bolehlah kita nak pandang serong pada orang sentiasa kan. Baik, bila dah kena cerai dengan suami barunya, barulah yang kelima, iddahnya dengan suami baru selesai. Habis pula iddah suami baru, barulah suami yang pertama tadi patah balik mai. Jadi selepas itu jika bekas suami ingin memperistrikannya semula, dia boleh berbuat demikian berdasarkan persetujuan bekas isterinya dan dengan mas kahwin dan akad yang baru. Nah, kena buat itu. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Ada hudud kat situ. Sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula, yakni bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, yakni bagi lelaki tadi sesudah itu, sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau dia diceraikan oleh suami barunya dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali, yakni berkahwin semula.
jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dapat menegakkan batasan-batasan Allah. Kadang-kadang faktor yang menyebabkan kembali semula ialah anak kan, anak kan. Okey, kadang-kadang menikah lama, menikah tu zaman muda terang-tantang, masing-masing kadang-kadang tu lepas SPL, lepas TP je, apa pun tak reti nikah 9 bulan, setahun cerai, anak seorang, kalau sebab 2 tahun anak orang, lepas tu dah masing-masing kepala angin, cerai, hidup lepas 10 tahun 20 tahun masing-masing dah matang, boleh patah balik pula, tak apa, nak kata apa kan, masih ada hubungan. Pasal tu manusia ni, hati ni ialah satu benda yang bukan kita kontrol, dia adalah memang Allah Ta'ala bagi benda tu kat kita. Perasaan tu tak boleh nak main saja-saja, kita tak nak main buat. Mungkin dah pisah dengan yang lama, tapi benda tu kalau sekali dia berputik, dia boleh mekar balik umpamanya. Jadi cumanya kita nak kena dorong benda tu kepada duduk di bawah peraturan Allah Ta'ala. Yang jadi tak betulnya ialah kalau jenis cinta lama zaman maktab, zaman kerja awal lepas sekolah tu pisah, buka zaman Facebook, jumpa ada cek-cek balik, jumpa balik, cinta pula. Bercinta pula tu kalau masing-masing single tak ada masalah. Kalau lelaki tu dah ada kahwin, perempuan tu single pun sikitlah ada masalah. Takut yang masing-masing ada pasangan pergi bercinta pula, yang tu sangat bermasalah. Dan kes yang tu pun banyak. Macam mana boleh patah balik? Benda jiwa ni tak boleh nak explain kan. Buka Facebook tengok, ada kawan hantar gambar lama, teringat pula zaman berlari berkejaran, kan. Teringat nyanyi lagu sambil-sambil tengok wayang, cari pak ini lupa ni. Itu semua jadi ingat balik tu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda tu cara nak kontrol ialah bila kita tundukkan di bawah peraturan Allah Ta'ala. Ada kawan seorang tu, ialah dia kembali semula, tengok bekas markah dia. Kawan tu dah baru, suami dia baru meninggal dah setahun 2 tahun. So ada peluang nak tambah satu lagi, kembali semula, okey ya. Kawan tu pun setuju, happy ya. Tapi kalau tak ada pasal, jangan cari pasal kan. Itu je. Yang seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, isteri Rifa'ah Al-Qurazi telah datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, aku berkahwin dengan Rifa'ah, kemudian dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Selepas itu aku berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, tetapi alat sulitnya seumpama benang yang tidak ditenun di sebelah tepi, di tepi kain. Jenis kain tak jahit tepi punya kan. Baginda bertanya, adakah kamu ingin kembali semula kepada Rifa'ah? Nabi tu jawab, tak boleh, sehingga kamu merasai madu Abdurrahman dan dia merasai madu kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Syahadah, bab penyaksian orang yang bersembunyi, dan juga riwayat Muslim dalam kitabun nikah, bab suami yang menceraikan isterinya dengan talak 3 tidak dihalalkan mengahwini bekas isterinya kembali sehingga dia berkahwin lain. Dan hadis disebut tentang mesti berlaku persetubuhan. Tapi kalau kes macam ni, kalau tak jadi, cerai pula, kena menikah seorang lagi pula. Dia kena menikah orang lain pula. Kalau memang tak ada apa, kalau isunya ialah dia ceritakan tentang alat sulitnya itu ialah jadi macam tak power sebenarnya. Adakah berlaku persetubuhan ataupun tidak, itu tidak dijelaskan di sini. Kalau kata memang tak berlaku persetubuhan, macam tadi, tak ada edah lah untuk yang kedua tu. Tapi kalau berlaku persetubuhan tapi ialah kain tak jahit tepi, kata Aisyah dalam ayat ni, tetap juga kena edah sama. Maksud merasai madu ialah merasai nikmat bersetubuh. Ini ialah perumpamaan bahasa Arab dalam hari kemenangan Nabi. Main terjemah bahasa kita madu, dia jadi benda lain. Jadi janganlah jadi luruh bendui, ambil sebiji hak perkataan ni pergi cerita pula. Gila isteri sangka bawa madu lain nak main ke rumah. Padahal ada cerita hadis ni. Ada kawan-kawan jadi mengaji, dia luruh bendui, tengok perkataan tu sebiji, dia guna juga bahasa yang tu.
Dia kena sesuaikan bahasa tu dengan uruf setempat. Apa istilah yang digunakan. Jangan sampai salah faham. Baik, sikit lagi. Hikmah meletakkan syarat di atas. Hikmah meletakkan syarat-syarat di atas sebelum seorang lelaki dibenarkan mengahwini semula bekas isterinya yang diceraikan dengan talak 3, ialah supaya suami menjauhkan diri daripada melakukan talak 3. Bagi dia dakai. Kalau bagi talak 3, saat isteri tu boleh ke orang lain. Orang lain dapat juga. Tu maksud dia. Tenang itu. Tak gamak. Dia ada, kan kita manusia ni, dia ada sifat posesif dia ada sifat yang keakuan dia. Hak aku jangan bagi orang, macam tu kan. Jadi itu adalah antara bentuk takdib, bentuk pendidikan kalau sedar lah. Tapi memang jadi marah, lupa daratan ni, kadang-kadang dia tak ingat benda-benda yang macam tu. Pasal tu untuk melafazkan cerai, biar duduk dalam keadaan yang tenang. Isteri pun kalau habis dia jangan merentan, jangan teriak menjerit. Tengah dia naik motor balik pasal malam, dia minta cerai macam tu, jatuh motor lagi. Duduk sama-sama elok, tenang, tarik nafas, baru cerita. Habaq kata nak minta cerai. Baru benda tu berlaku dalam keadaan yang waras. Jadi bolehlah fikir angle dia. Ataupun kata, kadang-kadang kita nak kata ada jenis yang barat, bukan barat pun, setengah-setengah artis ke apa semua, dia buat satu tindakan tak cerai lagi tapi ambil tempoh bertenang. Tak duduk sekali umpamanya. Kalau sekarang untuk tempoh bertenang, mudah-mudahan untuk revise balik, fikir balik, peluk panjang apa semua. Jadi bila dah tak duduk sekali tu, maknanya taklah nak percubaan kan. Jadi kalau nak cerai pun taklah naya kat isteri tu, pun bagus juga untuk introduction dia tu. Boleh lah benda tu kan. Kalau duduk serumah lagi takut tak tahan. Dia gaduh siang je, malam pun tak ada masalah. Ada juga jenis macam tu. Jadi bukanlah kata-kata pasal perempuan dia, kalau dia nak duduk asing daripada suami, bukan elok, janganlah sampai duduk seorang-seorang kan. Kena duduklah dengan keluarga dia ke apa ke, haban tempoh bertenang tu. Jadi clear yang tu, habis dia punya suci, ambil haid pula, cerai. Kalau kata dah tak ada jalan kembali, cerai. Barulah dia jadi talak sunni yang kita bincang hari tu. Yang penting ke dalam keadaan yang waras. Baik, kesimpulan hukum rujuk. Melihat kepada keharusan merujuk kembali isteri yang telah diceraikan, talak boleh dibahagikan kepada satu talak raj'i. Raj'i ini rujuklah, iaitu isteri diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 selepas berlaku persetubuhan dan iddahnya belum selesai. Hukumnya suami diharuskan merujuk kembali berdasarkan keinginannya sendiri menggunakan akad dan mas kahwin yang lama. Yang kedua dipanggil talak bain, bainunah sughra. Talak tu bain, tapi dia bainunah sughra. Talak yang kekal, tetapi kekal yang kecil. Sughra tu kecil. Iaitu isteri yang diceraikan, satu dengan talak 1 atau 2 dan persetubuhan belum berlaku. Jadi ni tadi kita apa? Dia kena menikah lain, akad lain, mahar lain. Yang kedua, dengan talak 1 atau 2 persetubuhan telah berlaku dan iddahnya telah selesai. Yang ini pun juga dengan akad dan mahar yang lain, dengan persetujuan isteri ini juga. Kalau dia tak setuju, nganga macam tu. Yang ketiga, secara khulu ataupun tebus talak, maka yang ini juga tidak boleh rujuk. Dia kena akad dengan akad baru dan mahar yang baru, juga dengan persetujuan isteri tadi. Dah tentulah isteri tu yang nak kena setuju. Hari tu dia yang tebus talak. Bayangkan kalau dia tebus talak, hak laki tadi ni buat penaya pula kan. Dia tebus talak ni, hari tu kita baca ialah ikut kadar mahar kan. Tapi rasanya secara praktikal, Allah Alam, tetap boleh rujuk dengan peguam syar'i ke hakim ke. Kadang-kadang tu mahkamah bagi ruang kepada lelaki untuk letakkan harga. Tu yang tak jadi nak tebus talak tu. Dia letakkan harga sebiji banglo, manalah perempuan nak cari duit. Tapi ialah ada juga hikmah kalau letak murah sangat, ingat ramai yang tebus talak. dah cerai kan tak boleh. Tebus talak kalau takkan 5-6 ribu, lepas tebus talak, oh jangan main. Hari tengah angin tu dia boleh buat. Jadi cerita tebus talak ni, bila isteri tu dia sendiri tebus, lepas tu kalau nak juga balik,
akad nikah, setuju tak? Pinang balik. Mengorat lain lah kita kira. Mengorat lain, apa nama, pinang lain untuk akad nikah, mahar baru. Baik, kategori yang ketiga ialah talak bain bainunah kubra. Talak yang kekal dengan kekal yang kubra, yang besar, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum persetubuhan atau selepasnya. Hukumnya, bekas suami tidak boleh hidup bersamanya kembali, melainkan setelah bekas isterinya berkahwin dengan lelaki lain, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini. Akad rasa madu seorang sikit, baru dia boleh. Kalau cerai, iddah pula, baru boleh kahwin balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia yang berkaitan dengan rujuk. Baik, silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Ya. Baik, dia boleh tuntut cerai. Dia boleh tuntut. Isteri boleh tuntut. Kalau suami itu tak mau ceraikan, sebenarnya itu memang hak suami. Kalau suami itu tak mau, dia kena tengok macam ni juga keadaannya. Seandainya tuntutan dia menuntut tu adalah atas dasar ada pelanggaran syarak yang berlaku, dan pelanggaran syarak ni tak termasuk suami menikah yang kedua tak habaq dekat isteri, itu bukan langgar syarak, itu langgar etika kahwin je. Tak ada dalam nas atau syarak yang mensyaratkan menikah dua mesti nak kena habaq isteri pertama, tak ada. Jangan buat dakwaan baru yang macam tu. Cuma itu menjadi suatu, kita katakan, antara pelengkap konsep keadilan dan sakinah. Habaq elok-elok lah, itu yang terbaik. Idealnya macam tu. Idealnya dia kena habaq, dia kena runding. Bahkan kalau isteri tu setuju, itu yang paling baik. Jangan jumpa lah benda tu kan. Mula-mula dia luka dulu, tak nak ambil itu, ambil masalah tu. Tapi itulah kehidupannya. Tak patah pada cerita balik je lah. Kalaulah berlaku pelanggaran syarak, maknanya dia dizalimi dan sebagainya, bukanlah sama ada kes kahwin dua ke ataupun kes yang lain pun, bila bawa ke mahkamah dia tuntut cerai, suami sampai sudah tak mau ceraikan, maka di situ sebenarnya hakim dia ada ruang untuk kuasa hakim untuk jatuhkan talak tadi ni. Kita bincang tajuk tu hari tu. Kalau memang ada sebab-sebab yang wajar untuk hakim ambil tempat itu. Cuma yang jadi masalahnya ialah kalau suami sampai sudah tak mau ceraikan tu, dia memang sampai sudah tak akan datang mahkamah lah. Memang pasal tu kes akan berlarutan sampai 5-6 tahun. Panggil lah macam mana pun dia tak akan datang. Dan yang bagusnya depa ni sapina, depa panggil, depa tampal dekat mahkamah. Orang sekian-sekian sila hadir ke mahkamah. Bila masa kawan tu datang mahkamah tengok benda tu, dia kena panggil. Kalau panggil masuk sahabat pun tu, ruang paling kecil sekali dalam iklan yang letak sama dengan mencari pembantu rumah dari Madura. Sebelah tu. Tu besar lagi. Bila kau tu sedap, dia kena panggil. Kadang-kadang suami tu dia pergi kerja, dia ruyuk hilang. Sampai ada kes satu tu, masa belajar tu, 2 tahun hilang suami tu, orang Mesir. Isteri tu pun tentulah dia nak kahwin, dia pun dah lama tak dapat nafkah zahir batin semua, tentu dia failkan mahkamah untuk cerai. Hakim nak tunggu kawan tu mai panggil, bila masa kawan tu nak mai. Pasal tu Islam letakkan solution yang lain. Kalau dia tuntut cerai dah tak dapat ruang tu, suami tak menceraikan, dalam sama ada memang suami tu tak tahu laki isteri dia tuntut cerai, dia hilang macam tu. Pasal kalau gunakan akta hilang tu, dia kena ada masa yang panjang. Itu kita bincang MH370 tu kan. Kalau pakai fatwa sokso 8 tahun kan. Lama 8 tahun tu. 8 tahun tu boleh orang nak 10 lah. Kalau kembang. Jadi pilihan yang berikut kepada perempuan tadi ialah khulu', fasakh. Dia kena buat macam tu lah. Lalunya kes-kes macam ni orang tak fasakh. Fasakh cepat sikit lah cepat, tapi pun juga memerlukan kepada saksi
bahawasanya lelaki itu memang dia tak balik rumah, tak bagi nafkah langsung. Dan ada kes ni, cerita kawan yang cerita ni ialah bila nak buktikan yang lelaki itu dia tidak memberi nafkah langsung, lawyer memang nasihatkan tutup akaun. Tutup akaun. Pasal kalau sabit dibuktikan bahawa lelaki tadi ada masuk RM10 dari itu ni, kira dapat nafkah tu. Letih pula kalau kata ada penderaan fizikal umpamanya, memang kena buat main bukti dengan segala surat doktor apa semua. Takat urut mak bidan tok apa nama tukang awak kampung tak cik. Kalau kata dia tak pernah balik rumah dah lebih 4 bulan, jiran tetangga tu mesti menjadi saksi, kata betul kita tak nampak dia balik. Jiran buat pening kata lah, hari tu dah tu kata apa, kata dia masuk mimpi ya. Tu penting kena berkawan dengan jiran. Dan tu penting juga jiran ambil tahu hal jiran dia ni nikah ke tak nikah ke, laki dia hilang ke apa ke, kena ambil tahu. Walaupun sebahagian daripada kita memang dia tak mau ambil tahu hal orang dan dia tak suka orang ambil tahu hal dia, tapi bila ada kes-kes yang macam ini, itu semua adalah evidence yang dibawa ke mahkamah. Jadi fasah pilihan yang berikutnya, pilihan yang seterusnya dia khuluk lah. Khuluk tu lah satgi lelaki tu demand macam-macam. Nak tebus talak memang boleh tebus talak. Kalau lah perempuan tu kaya, tebus berapa pun dia tebus. Ada juga yang jenis kalau macam yang artis dulu kan ke, dia prosedur cerai, tapi syarat laki dia bagi syarat cerai ialah dia tak tuntut hak penjagaan anak. Dia release juga benda tu pasal nak pisah juga. Yang tu suami tu mai gentleman, dia ceraikan walaupun dia dah dapat menang demand hak penjagaan anak apa semua kan. Memang benda tu yang akan jadi complicated kalau kita cuma tahu satu jalan. Dan banyak sangat kes yang perempuan tu sampai kesudah suami dia tak mau ceraikan, tak hadir ke mahkamah. Dan memang orang tak suka main mahkamah ni. Ada satu kes di negeri lain bukan ini. Suami tu kata saya ceraikan dia ni lama, 2 tahun dah ceraikan suami isteri dia dah. Tapi mahkamah tak boleh, tak ada bukti yang tu. Jadi si isteri dia tadi duk tergantung macam tu lah. Bila dia pergi mahkamah, suami tu dah tu tak mau hadir. Suami tu tak kerja balak mana apa kau, tak nak kerja, tak nak pasal-pasal nak masuk mahkamah dia kata. Dia boleh habaq pula pada family kita, aku cerai dah dia ni. Settle lah, tapi tak boleh settle pasal dia membabitkan apa ke namanya tu, dengan dokumentasi apa semua. Tak buat ketat, orang akan buat seleweng. Bila buat ketat, ramai juga yang teraniaya. Dia macam tu lah sistem ni, dia orang boleh eksploitasi kan. Cuma tak budi bicara hakim lah. Hakim tu mau dati perut. Kadang orang main jauh kan, bercara dekat mana. Ada satu kes tu bicara di Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Kawan ni main ibu tunggal duduk di belah Parit Buntak sana, naik bas dengan anak, naik bas sekerat sampai di bas pada malam, baik elok bas sampai kat belah Ipoh ke lawyer telefon. Esok tak jadi bicara, hakim sakit perut. Tak kenaya jenis macam tu, bukan sekali. Bayang naik bas 2 beranak, pilah sekerat jalan lawyer bergetar. Benda tu semua kezaliman, dan kezaliman tu semua Allah Ta'ala akan hisap. Jangan sangka boleh suka-suka hati boleh penaya orang. Wallahu'alam. Al-lain. Dan sebenarnya keluarga dia kena celik undang-undang, celik hukum agama. Ada ruang kalau kata untuk masalah. Tak tu kita kata cerai ni kadang-kadang orang yang kata bergegar aras kerana isteri tuntut cerai, hadis tu tak sahih. Cuma memang ada hadis yang ia disahihkan oleh Al-Albani, ialah kalau yang lelaki itu tak ada apa salah langsung pun tapi isteri tuntut cerai. Itu ada satu hadis, la tashmu raihatal jannah, tidak cium bau syurga. Yang tu ada satu hadis, ada perbahasan lagi, tapi maknanya dari sudut ancaman kepada perempuan ialah kalau dia dapat segala hidup mewah, bukan mewah lah, bahagia, lelaki tu tak ada masalah apa, tiba-tiba dia pergi tuntut cerai. Yang tu baru ada masalah. Tapi kalau dia kena sepak terajang jadi pancing bag, ataupun lelaki tu jenis tak kerja, isteri itulah yang kena pergi kerja, lelaki tak kerja, duduk di rumah saja, makan minum pun hak suami isteri juga. Tapi selalunya dia akan babit pula. Yang lelaki walaupun tak kerja, duit isteri dia ambil, dia masih lagi pisara pula. Adik-beradik dia boleh pula kan. Ataupun satu lagi dia pisara pula, perempuan lain pula, yang tu lagi teruk. Kalau kena kes macam tu, tuntut cerai tu tak bukan suatu dosa. Tuntut cerai.
tak apa, bukan dosa kalau sampai tahap tu penzaliman. Tapi kalau dia boleh sabar mudah-mudahan dapat pahala yang berganda-ganda. Itu pilihan yang kedua juga kan, pulanglah. Itu dia, kita cuma boleh bagikan panduan macam tu, pilihlah masing-masing hidup. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada apa dah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kita tajuk ni, kita akan masuk pula kemudian nanti ni ialah ila, zihar dan li'an. Ini kita akan cerita kemudian insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.